Tapi ya Muhammad, tak kenal ke kita adik-beradik? Yang ada yang mai, ya Muhammad, Tok Wan balik, Tok Wan kau tu dengan Tok Wan apa adik-beradik? Ya Muhammad, tak ingat ke dulu kita sekali kecil-kecil dulu? Ada yang mai beritahu, aku kawan dengan hang. Bila? Masa tadika lah. Mana kita nak ingat tadika dulu? Siap tunjuk gambar ni, gambar kita dulu. Tak pernah nampak muka sebelum ni. Tapi bila dah menang, dia main tunjuk kata kita kawan mana? Tadika. Tu dia. Punya setia. Manusia nah. Jangan marah, jangan salah mereka. Kerana itu tabiat. Sebab itu tak semua orang. Sebab itu orang nak berjuang ni berapa kerat je. Yang lain ikut dia ikut dia ikut. Baik, tak apa. Muamai kat Rasulullah, mengaku kata adik-beradik, mengaku kata itu, kami ni sokong kamu, Muhammad, engkau lah pemimpin kami. Dulu dia kata engkau lah pemecah belah. Ni dia kata engkau lah pemimpin kami. Tak apalah, Rasulullah kata kamu jangan bimbang. Aku tidak ada apa niat dalam hatiku nak benci sesiapa atau berdendam dengan sesiapa. Tak ada dalam hati aku. Antum tulaqa, kamu bebas. Aku bukan macam orang lain nak dendam, pi tangkap kamu, seksa kamu macam mana kamu buat kat kami dulu. Bebas. Dalam peristiwa Fathu Mekah ni, saya nak gambarkan tadi itu supaya nak ibu bapa sekalian dapat tengok besarnya Islam ni. Fathu Mekah tu satu peristiwa yang agung lah, kita kata. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, masa tu dia pun bergelut dengan seorang lelaki penjaga kunci Kaabah dari Bani Syaiban. Tuan-tuan tahulah, Mekah ni yang jadi mulia pasal apa? Selain daripada dia pusat pentadbiran, dia yang jadi mulia pasal Kaabah. Tu ya, Kaabah tu yang jadi kemuliaan Mekah tu terletak kepada Kaabah. So satu benda yang agak natural ataupun biasa apabila Sayyidina Ali menganggap bahawa dah Rasulullah SAW Islam dah masuk kota Mekah, maka apa simbol jatuhnya Mekah ini ialah merampas kunci Kaabah. Itulah insting dia, itulah dia main perasaan lagu tu. Sebab itu dia bergelut dengan lelaki daripada Bani Syaiban yang memang amanah sejak turun temurun. Keluarga Bani Syaiban lah yang memegang kunci Kaabah. Lalu dengan perbuatan Sayyidina Ali yang merampas kunci itu, dengan bergelutlah orang ni pun tuan-tuan, bila dia duduk selama ini duduk pegang kunci itu, tiba-tiba kita nak ambil, mestilah dia bertahan. Serupalah macam kita nak ambil balai raya. Dulu hang jagalah, kami dah menang. Mai bagi. Oh, orang mana boleh, aku tak nak bagi lah. Jenuh nak ambil tu, lebih kurang lah Macam saya di tempat saya di Pait Buntak, bila kita dah masa tu Allah bagi kita menang selama lebih kurang 11 bulan tu, kita nak, itu memang amanah dia begitulah, kita akan jagalah balai raya apa. Tak mau bagi, okey tak apalah, dia kata hari ni aku tak akan bagi, esok aku bagi kat hang. Tak apa. Esok dia bagi kunci tuan-tuan, masuk dewan tu kipas angin hilang, aircon hilang, kursi hilang, meja hilang. Punya duk ada. Lagu tu pun duk ada. Tak apalah, pasal apa? Dia pengang, dia pegang lama bila orang nak ambil. Saya tak marah dia, pasal apa? Itu sifat manusia. Tapi tuan-tuan kena ingat, yang Sayyidina Ali pergi rampas ni bukan kunci balai raya tau. Ni kunci Kaabah. Kunci balai raya apa ada? Ni kunci Kaabah. Pun demikian, Allah pun nuzulkan ayatnya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Sungguhnya Allah memerintahkan kamu, hai Muhammad, untuk menunaikan amanah itu kepada Tuan yang empunya, dan apabila kau nak membuat keputusan, maka putuslah dengan penuh keadilan. Turun ayat ni, Rasulullah kata kepada Sayyidina Ali apa? Kembalikan kunci itu kepada lelaki ini. Tercengang. Sepatutnya turun ayat puji Sayyidina Ali. Puji hebat apa? Boleh rampas kunci Kaabah. Rasulullah pun kata, bagus Sayyidina Ali ni, aku tak suruh rampas pun dia dah pergi rampas dah.
Rupanya perbuatan lagu tu tak betul. Tuan-tuan. Pasal Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Bagi tunaikan hak kepada tuan yang punya. Baik. Tuan yang punya ni siapa? Rajulun min Bani Syaiban. Yang menjaga kunci Kaabah itu seorang lelaki daripada Bani Syaiban. Dia ni Muslim? Tak, dia kafir. Dia belum masuk Islam. Kalaulah kita, buat apa nak bagi ke orang kafir Tapi tuan-tuan, dalam bab nak kembalikan hak ibu-ibu dan bapa sekalian kepada tuan empunya, dia bukan kira kafir ke, Islam ke, Melayu ke, Cina ke, India ke, Bengali ke, Sikh ke, apa ke. Kalau itu hak dia tak? Bagi dia. Itu yang kata adil ni, nilai dia cukup mulia. Dia merentasi perkiraan dan kecenderungan manusia. Saya pun kalau nak bagi, mesti saya bagi kat adik-beradik saya bagi kat orang yang saya kenal, saya bagi kat agama saya, bangsa saya. Tapi dalam bab hak, kalau itu amanah yang dia berpegang selama ini, dia punya, walaupun bukan keturunan kau, walaupun bukan bangsa kau, walaupun bukan agama kau sekalipun, engkau kena bagi hak itu kepada dia. Ini nilai yang perlu diperjuangkan. Pasal apa ayat ini turun di saat kemenangan? Sebab takut kita leka. Selalu yang orang suka rampas ialah apabila orang tu berasa dia menang, orang tu berasa dia kuat, orang tu berasa dia hebat. Maka berlaku tak penindasan? Berlaku. Sebab itu kalau tuan-tuan faham mengapa ayat ini turun pada saat itu, bukan pada saat lain, ialah kerana nak menggambarkan Allah peringat, kalau pun hang dah kuat, kalau pun hang dah berkuasa, itu bukan bermakna hang boleh buat apa yang hang suka, sehingga kelalaian kamu kepada rasa kamu kuat itu boleh mengakibatkan kamu berlaku zalim. Apa dia zalim? Merampas hak yang bukan kamu punya. Kena nampak tak dia punya nilai dah? Besar dah nilai dah? Tinggi dah nilai dah? Ya, selalu orang bila dah menang dia lupa hak ni. Tapi bila Allah kata tak boleh, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kamu kena serah kepada tuan yang punya. Dan apabila kamu nak hukum, buatlah dengan adil. Dan ini ayat yang saya baca pada awal, yang katakan adil itu apa? Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kerana mereka bukan dari kalangan kamu, bangsa kamu, keturunan kamu, agama kamu, lalu kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah, sungguhnya iaitu hampir dengan sifat takwa. Yang ni orang Melayu kena belajar. Cina ke, India ke, apa ke, kalau itu hak dia kena bagi ya? Kena bagi, tuan-tuan tak boleh rambat. Hatta dalam hak agama, tuan-tuan tahu. Hatta dalam hak agama, tuan-tuan tak boleh rampas pada dia. Allah kata apa? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Lagi Allah kata apa? Lakum dinukum waliyadin. Agama kamu, agama aku, agama aku. Lagi Allah kata apa kepada Nabi Muhammad, menegur. Tak kala Nabi Muhammad terasa pada satu ketika bahawa mungkin gamaknya orang Quraisy ni aku kena paksa depa kot baru depa faham Islam ni kot. Lalu Allah tegur, afatukrihun nas ala ayyuminu. Hei Muhammad, apakah kamu mau memaksa manusia supaya mereka beriman? This is not the way. Karena soal keadilan dari sudut makna adil tadi apa? Memberikan hak dia kepada tuan yang empunya tu kan. Empunya tu termasuklah empunya tu agama dia. Itu empunya dia. Maka kita tak boleh merampas itu dengan cara memaksa. Kalaulah diizinkan untuk kita berbuat demikian, ibu-ibu sekalian, apa akan berlaku? Akan tergambar nanti bahawa memaksa orang masuk Islam boleh. Maka huru-hara tak nanti? Apa akan tercemar tak nama Islam?
Maka orang kata tengok Islam, dia cakap agama dia terbaik. Terbaik apa? Paksa kami masuk. Tidak ada ruang, walau 1 inci, untuk kita memaksa orang masuk Islam. Dan ayat ni pun turun ada sebab dia, ibu-ibu dan bapa sekalian. Apa dia? Di Madinah. Ayat ni turun di Madinah. La ikraha fid din ni turun di Madinah. Yang tuan-tuan pun kena tahu ayat turun Mekah, ayat turun Madinah. Sebab ada makna dia. Yang Mekah ada ciri-ciri dia, yang Madinah ada ciri-ciri dia. Ayat turun ketika Nabi musafir, ketika Nabi sedang menunggang, ketika perang. Ada ayat yang turun semasa perang. Banyak ya, itu semua kena buka lah. Kita jangan rasa mengaji tafsir selesai dah. Ada lagi disiplin dia yang kita kena terokai. Orang Madinah ni yang miskin, sebelum mereka menerima Islam, mereka anak-anak mereka serah kepada orang Yahudi dan Nasrani. Pasal orang Yahudi dan Nasrani ni mereka hidup mereka lebih mewah. Macamlah di kampung-kampung dulu, orang Cina yang susah ni, dia bagi anak dia kat orang Melayu, belalah dia. Lebih kurang lah tu, mana bagi anak angkat ni, suruh orang belah ni, salah satu faktornya ialah apa? Kemiskinan. Dan kebetulan strata sosial waktu itu, orang Yahudi dan Nasrani lebih mewah berbanding dengan orang Arab ni. Hidup mereka lebih mewah. Jadi serah anak supaya biarlah duduk dalam keluarga yang ada pendapatan yang baik. Satu. Nombor 2, pasal apa mereka serah kepada orang Yahudi dan Nasrani? Orang Arab pun ada yang kaya, bukan tak ada, tapi mereka suka bagi kat orang Yahudi dan Nasrani sebab mereka pun tahu agama dia, iaitu agama syirik ini, ya. Agama syirik ni nak banding dengan agama Yahudi dengan Nasrani yang ahlul kitab ni, yang beriman kepada Tuhan yang satu ni, lebih baik. Dia pun tahu dia tak betul. Dia kata biarlah anak dia besar agama ni, biar besar atas agama Yahudi dan Nasrani. Jadi ada alasan lah. Serahlah. Tiba-tiba yang orang Ansar ni, daripada orang Madinah ni pun masuk Islam. Mereka terima Islam. Sudah tentulah Islam lebih baik dia. Sudah tentulah mereka tu macam rasa menyesal lah. Awak yang mereka bagi anak-anak mereka, sedangkan kalaulah anak-anak mereka tu dengan mereka boleh suruh masuk Islam. Jadi mereka pun terbayang dalam kepala mereka, tanya kat Nabi, ya Rasulullah, boleh tak kami paksa anak-anak kami ini supaya masuk Islam? Pimai mereka masih anak darah dagingku lagi. Dan salah tak dia tanya lagu ni? Tak salah. Pasal apa? Dalam hidup kita kadang-kadang ada benda tak yang kita kena paksa untuk buat baik? Ada kan? Contoh ada anak, tuan-tuan tahu, nombor satu apa? Mak ayah kita tibai kita kalau kita tak semayang. Paksa tak tu? Paksa. Rotan kita duk tidur subuh, dia tarik selimut, dia tibai perak pergi bilik air semayang, ambil wudu. Dia tunggu kat bilik air, dah siap ke belum? Paksa. Kita buat tu atas paksa. Paksa pasal apa? Takut kena tibai. Tak apa. Salah tak? Tak salah. Biasa kita dah besar, kita kata apa? Ish, nasib baiklah no. Mak ayah kita tibai kita dulu no. Oh tidak jadi apalah kita ni, tak tahu. Baik tak? Baik. Anak kita malas pergi tuition, kita pulas telinga dia, tarik suruh pergi. Baik tak? Baik. Nampak paksa tak? Ya, tapi baik tak? Bagus. Pasal apa? Bila dia dah pergi situ, kita harap supaya walaupun kita heret telinga dia, tapi kita harap dia dapat satu benda yang baik. So, salah tak dia tanya lagu tu? Tak salah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala nak ajak umat ini supaya jangan ada ruang di dalam umat ini untuk bertindak demikian. Kerana kalau ada ruang itu, maka akan tercemarlah nilai baik keadilan itu. Seolah-olah bila kita paksa orang itu hak dia nak ya, kita paksa, maka kita seolah-olah merampas hak itu daripada orang itu, maka tak boleh. Maka turunlah ayat la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Supaya nilai keadilan itu tertegak. Dan sebab itulah hatta dalam hak untuk beragama sendiri, Islam tidak mengizinkan kita merampas hak dia untuk beragama.
dan kita kena memberi hak dia seperti mana yang dia itu hak dia, kita kena bagi. Soal agama dia betul tak betul itu nombor dua, itu cerita lain. Tapi hak itu tidak boleh dirambah. Yang boleh kita buat ialah apa? Berdialog, ya. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan wajadilhum billati hiya ahsan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Yang tu diizinkan kita pergi dialog. Dan alhamdulillah saya dengan pihak gereja ni hampir dah lebih, ya, pertemuan dengan pihak gereja ni dah hampir 20 pertemuan yang saya buat dalam saya nak menyampaikan kepada mereka, ya, Islam itu dengan cara yang berhikmah, ya, dengan saya berdialog dengan mereka, dan itu satu cara yang memang dituntut. Tapi nak kata paksa dia tak boleh, sebab la ikraha fid din. Baik, ada lagi satu benda yang saya nak kaitkan ibu-ibu dan bapa tentang keadilan ni, ya, iaitu dalam hidup manusia kecenderungan untuk tidak berlaku adil itu apabila berlaku dakwaan-dakwaan, berlaku tuduh-menuduh, fitnah-memfitnah di dalam masyarakat. Okey, kita kena beza antara menuduh, kalau istilah undang-undangnya mendakwa lah, Kalau dalam bahasa rumah ni, kita tuduh anak kita tak tutup lampu, tuduhlah tu, ya. Kita tuduh orang rumah kita lupa nak tutup kipas. Tapi bahasa undang-undang dakwa, kan? Kita kena beza satu dakwa dan tuduh. Salah tak salah, boleh. Satu lagi apa? Fitnah. Yang ni haram. Kerana budaya fitnah adalah budaya yang boleh merosakkan masyarakat. Dakwah boleh, tak salah. Saya akan huraikan. Yang fitnah haram. Pasal apa? Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih buruk daripada membunuh. Bunuh pasal apa? Kalau kita nak faham ayat ini, bunuh ni sak kita tikam dia ke, kita tembak dia, terus mati. Perbuatan tu tak betul lah, kan? Tapi proses berlakunya bunuh itu, orang tu mati dengan segera, habis. Tapi fitnah ni, dia tak mati, tetapi dia dipandang serong, maruah dia tercemar, seolah-olah dia mati perlahan-lahan, lagi sakit daripada mati terus. Itu maksud dia. Kerana dia melibatkan keaiban. Aib dia, aib keluarga dia, aib masyarakat. Sebab hari ni kita semua ialah hidup dalam budaya fitnah ni. Sampai ke tahap hari ni kita namakan budaya fitnah dalam masyarakat kita ni budaya telanjang menelanjang. Aku telanjang telanjang aku. Bukan telanjang punggung. Budaya lucah, ya? Budaya fitnah sampai kepada kelucahan, sampai kita rasa dah sampai tahap fitnah itu seolah tidak terkawal lagi, ya? Dan fitnah ini berbeza dengan dakwah. Dakwah hak dia adalah satu hak dia untuk mendakwa, itulah satu. Dan saya kata tadi kan, adil itu bermakna kita kena bagi hak dia, kena bagilah hak dia yang nak dakwa dan hak yang kena dakwa, tidak ada salah. Dan saya akan huraikan kalau ada masa. Tapi fitnah ni dia bukan hak apa-apa. Fitnah ni nama pun fitnah, kerana dalam fitnah itu ada pembohongan. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum wa likulli imri'in maktasaba minal itsmi walladzi tawalla kibrahu lahu adzabun azim. Yaitu peristiwa yang berlaku kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Peristiwa hadithul ifk. Ifk ni makna pembohongan yang nyata, pemalsuan, pembohongan, penipuan. Fitnah adalah pembohongan, penipuan dan benda tak betul.
dakwah ada hak dia. Fitnah tak ada apa, kerana dia berdasarkan kepada pembohongan dan penipuan. Sebab itu Allah kata, sungguhnya orang yang mendatangkan hadis atau peristiwa pembohongan ini kepada engkau, hei Muhammad, yakni melalui fitnah ke atas Aisyah ini, sebenarnya mereka ini adalah daripada kalangan kamu juga. Siapa? Munafiqin. Golongan munafik. Janganlah kamu sangka benda ni tak baik, sungguhnya ia ada hikmah di sebaliknya, mana ada kebaikan di sebalik fitnah ini. Dan setiap orang yang menyebarkan fitnah ini, Allah kata likulli imri'in, likulli imri'in ni, setiap mulut yang mengeluarkan fitnah itu atau menebarkannya, melebarkannya, minhum, di kalangan mereka, maktasaba minal ithmi, dapatlah dia dosa dia. Walladzi tawalla kibrahu, yang menjadi kepala yang merancang fitnah ini, paling atas yang memulakannya, lahu azabun azim, bagi